na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan pembacaan kitab ini, alangkah baiknya saya menceritakan sedikit sebanyak latar pengajian saya semasa berada di Universiti Azhar. Sempat bertalaki kitab bernama seorang Dr. Judah, dan Dr. Judah ini telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan mengaji dengan beliau ini, alhamdulillah, kita mengaji secara bertalaki berdepan. Rata-ratanya dia akan mengadakan kuliah tafsir dia ni, dia akan membaca 2 ayat mana-mana surah, dan dia akan tafsir surah itu, dan dia akan kaitkan dengan tauhid, dengan tasawuf, dengan nahwu dan saraf, balaghah, mantik. Dia akan kaitkan belaka. Jadi itu merupakan satu pengalaman yang cukup baik. Dan rata-rata yang dia adakan kelas pengajian tafsir dia ni bukan sahaja tafsir, tetapi salah satu dia mengajar tasawuf ke dalam diri kita, mendidik hati kita ini supaya menyucikan hati kita ini supaya bersih daripada sifat-sifat yang terkeji. Adapun mengaji dengan Dr. Judah, seorang yang alim, mengajar qiraat, pelajar-pelajar master. Mana-mana kalau pelajar yang melanjutkan pengajian daripada diploma Kuala Kubu Baru tahfiz, dia akan sambung di Mesir selama 3 tahun. Maka untuk dia sambung untuk peringkat master, dia akan sambung 2 tahun di Universiti Tanta, dan dia akan mengaji dengan Dr. Judah ini. Dan alhamdulillah, pengalaman mengaji di sana, alhamdulillah, Dr. Judah ni merupakan bermazhab Syafi'i. Adapun ada pengajian yang lain di masjid yang lain yang bermazhab Maliki, ramai pelajar Malaysia datang untuk mengaji. Dan begitu juga Syekh ini bermazhab Maliki, tetapi dia tahu bahawasanya pelajar Malaysia ini bermazhab Syafi'i, tetapi dia tidak ada mengatakan entah tak boleh mengaji dengan anak, entah bermazhab Syafi'i, entah tak ada. Tapi dikarenakan dia menghormati pelajar Malaysia ini bermazhab Syafi'i, dia ajar. Bila dia ajar, nama Syekh ini Dr. Abdullah Syazili, dan juga salah seorang pensyarah Universiti Azhar Tonto. Dan bila kita mengaji, kita berdepan dengan dia, maka dia akan didik kita. Dia akan tengok orang tu macam mana nak didik. Dia akan lihat, oh ni pelajar Malaysia. Dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami, dan kita boleh tersentuh hati dia. Hati tu dia boleh sentuh hati kita ni supaya sentiasa untuk membersihkan hati kita ni dari sifat-sifat yang terkeji. Dan pada suatu hari dulu saya datang mengaji, mesti akan datang ke depan, duduk depan-depan dia. Seperti mana saya mengaji dulu dengan Allahyarham Tok Guru Ni'mal Aziz di depan, macam tu juga saya buat. Dan pada tiap-tiap kali mesti menghadap dia, pandang muka dia dan sebagainya, nak ambil barakah. Mudah-mudahan Tok Guru ini boleh mendoakan kita supaya kita ni cahaya ilmu tu sampai ke dalam hati. Bila satu hari datang terlewat, duduklah belakang. Bila dia nampak saya, dia panggil, mana kita pun sahutlah, duduk depan dia. Maknanya bila kita mengaji ini, kita kena ada satu kesungguhan. Bila seorang Tok Guru tengok, adalah anak murid aku selalu istiqamah, duduk depan menulis. Alhamdulillah. Itu di kawasan di Tonto. Bila ada cuti SEM, akan balik ke Kaihirah untuk program bersama-sama pelajar Malaysia. Dan dalam sibuk-sibuk untuk program tu, kita kena sibukkan juga untuk membersihkan hati kita. Maksudnya kita kena menyucikan hati kita dengan ilmu tasawuf, belajar. Dan sempat alhamdulillah belajar dengan seorang Syekh Dr.
Yusuf Al-Hasani, merupakan seorang yang cukup alim, dan dia merupakan tarekat Asyazuli, dan dia ini merupakan bekas mufti Kanada. Dan dalam masa kita mengaji dengan dia, kitab Haqa'iq An-Tasawuf memang cukup tegas dalam dia mengajar itu. Dalam bab-bab sesiapa yang buat dosa, dia akan menekankan, dia akan meninggikan suara dia supaya kita ni rasa takut dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia didik kita supaya kita ni jangan sewenang-wenang mengotori hati kita ni dengan sifat-sifat yang terkeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu dengan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili. Beliau merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Mandili, Indonesia. Tetapi karangan kitab dia ini diolah bahasa ke bahasa Melayu yang mudah difahami, supaya masyarakat umum dapat memahami bahasa ilmu tasawuf ini dan dapat mengamalkannya. Dan insya-Allah sedikit sebanyak saya akan cubalah sedaya upaya untuk kita sama-sama membersihkan hati kita ini, terutamanya diri saya. Dalam kita mengajar ini, terutamanya mesti ingat diri kita, lepas tu kita nak ajak orang-orang lain ni bersama untuk menyucikan diri ataupun menyucikan hati kita dari sifat-sifat mazmum. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengaji kitab Penawar Bagi Hati ini, kita mesti bersedia bila kita nak belajar ini supaya hati kita ini lapang untuk menerima ilmu. Ibarat ilmu ini ibarat macam cahaya yang masuk ke dalam hati kita, dan kita ambillah ilmu tasawuf ini atau penawar bagi hati ini, kita nak menjadi orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu masa Nabi Muhammad SAW ada, para sahabat ni sentiasa bersama dengan Nabi. Kerana apa? Kerana mereka ini sentiasa untuk menyucikan diri mereka dengan kata-kata, dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dah tinggal jauh 1400 tahun, 1500 tahun. Oleh itu kita ni ada panduan hidup, ada ulama mengarang kitab untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, supaya kita ni tidak terjerumus dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tasawuf ini, dan zaman dulu, pada zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, dia akan panggil ilmu akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW dibangkitkan, dilahirkan dalam keadaan masyarakat jahiliyah itu dengan rosak akhlak. Kita sedia maklum, bunuh anak, berzina sambil minum arak. Tetapi bila Rasulullah SAW dibangkitkan, dilahirkan ke muka bumi ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya Rasulullah SAW ni dibangkit bukan sahaja bawa Islam, bukan sahaja bawa iman, yang paling penting membawa akhlak, menyucikan akhlak masyarakat jahiliah ketika itu, supaya mereka ini buang bentuk-bentuk terkeji, kemaksiatan kepada Allah SWT, ambil Islam, ambil cara hidup Islam, ikut ayat Al-Quran, ikut apa yang kata Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu
Tasawuf ini juga bukan sahaja dimasukkan ilmu akhlak dan juga dikatakan ilmu adab. Ilmu adab, bagaimana kita bersopan santun. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sebut segumpal daging, yakni hati. Sekira hati itu baik, maka amalan kita tu akan jadi baik. Tetapi kalau hati kita itu busuk, hati kita ini sentiasa dikotori dengan benda-benda maksiat, dia akan buat perkara maksiat. Kita lihat pada hari ini, manusia ni ada dua. Manusia ni ada yang buat baik, ada yang buat jahat. Orang Muslim, ada Muslim yang baik, ada Muslim yang jahat. Kerana apa? Hati dia itu, dia tidak cucikan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bacalah sedikit kitab. Ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Tuan kitab ni sebut ilmu tasawuf ini adalah perbuatannya segalanya berlaku melalui hati, sama ada ia merendah diri dan sabar. Maksudnya apabila dia ni mendapat satu nikmat, satu pangkat, dia akan merasa rendah diri, dan apabila dia ini dapat dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sabar. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Ni ilmu tasawuf kita kait dengan ayat Quran. Dan Allah SWT minta orang beriman, apabila kita ada masalah, kita minta tolong kepada Allah SWT dengan sabar. Lepas sabar, ambil uduk, berdoa ataupun solat. Ista'inu bis sabri was salah. Maknanya sabar, ambil uduk, solat. Solat untuk mencapai ketenangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Sebab apa dia sebut kat sini dengki dan membesar diri? Sebab sifat dengki ni sifat yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam daripada segumpal darah, daripada tanah. Azazil daripada api, api lebih mulia daripada tanah. Maka dengan sifat dia dengki kepada Adam, lalu dia ni dilaknat oleh Allah SWT menjadi iblis, dan dihalau dari syurga dan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Ni sifat dengki. Sebab tu orang Melayu ni mana-mana mesti kuat dengki. Sifat dengki ini akan menyebabkan sama ada kita ini akan menjaga ukhuwah sesama Muslim ataupun tidak. Kita sebagai contoh, kawan kita pakai kereta baru, pakai kereta Mercedes, kita dulu sama-sama pakai Honda, tengok kawan kita pakai Mercedes, oi dengkinya aku. Mulalah kita ada setengah orang tu akan bomo dan sebagainya, dengki. Sebab dengki dan membesarkan diri. Membesarkan diri, rasa ujub dari diri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dialah paling hebat, dialah paling, orang kata orang lain ada kekurangan, dia paling hebat. Walaupun dia di berjawatan tinggi ke berjawatan rendah ke, dia akan berasa angkuh. Orang lain semua pangkat, orang lain semua ni anggap macam biasa je. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, sifat membesar diri ini akan terjerumuskan seorang itu akan mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Sebagaimana iblis apabila dia dengki, dia membesarkan diri. Aku daripada jadikan api, Adam hanya dijadikan daripada tanah, mana lagi mulia. Tengok iblis pandai. Sebab itulah dia akan bersumpah, dia bersumpah depan Allah SWT, aku akan sesatkan anak Nabi Adam ini supaya dia bersama-sama aku masuk ke dalam neraka. Sebab itulah dia ciptakan sifat dengki, dia kuatkan dengan sifat suka membesarkan diri. Oleh itu ilmu tasawuf ini untuk mengajar kita supaya kita mengikiskan perasaan-perasaan sifat terkeji ini, membesarkan diri, dengki ini, kita elak jauh. Nak buang semua tak mampu, tapi
kena sikit-sikit, step by step. Datang mengaji, berzikir pada Allah SWT, istighfar, berselawat dan banyak lagi. Dan adapun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghiasinya dengan memandang Tuhan sekalian alam. Maksudnya, apabila kita mempelajari ilmu tasawuf ini, kita kena ketepikan hati ini. Soal kita, hati kita ini kita tolak ke tepi benda dunia, benda yang kita sayang kat dalam dunia. Aku ada kereta BMW, aku ketepikan dulu. Aku nak datang ke masjid, aku nak dengar kuliah. Sebab kereta BMW tak boleh bawa aku sampai ke akhirat, dia hanya mampu kat dunia. Tetapi yang paling best, kalau kita membuat satu aset yang baik, ada setengah orang kaya jutawan ni, dia gunakan aset dia, Ferrari, BMW, dia bagi dia, ustaz, nah ustaz guna kereta saya, pergilah ceramah seluruh Malaysia. Sebagai contoh, Ustaz Azhar Idrus, kita lihat bagaimana dia naik Ferrari, BMW. Tak pelik, jangan kata dia ni ustaz gila duit, tak. Dia keranakan dia pakai kereta tukar-tukar ni, orang kaya bagi pinjam. Nah ustaz nak pergi jauh-jauh senang, naik Ferrari berdesup, pergi ke Johor 2 jam je. Ni orang yang menggunakan harta dia ini untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama dia datang kuliah. Ini yang terbaik. Orang kaya, dia buat amal kebajikan dan dia membantu ummah supaya ummah kita ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau orang kaya dia sifat macam ni, memang excellent. Dan kita kena kosongkan hati kita ini daripada sifat-sifat yang rasa nak menunjuk-nunjuk. Aku nak datang kuliah malam ni lah, ustaz famous lah, tengok orang jiran rumah aku sebelah, mana ada pergi, duduk rumah tengok TV. Kita jangan ada perasaan macam tu. Kita kena ada perasaan kosongkan hati kita. Dan yang terbaik, kita ajar dia, cik, dah lama saya tengok cik tak pergi masjid, mainlah ke masjid, kita dengar kuliah walaupun rumah sebelah masjid. Tu kena kosongkan hati kita ini untuk apa? Untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyucikan hati kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada diri kita. Adapun hantarannya, maka ia itu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan adapun hukumnya, maka fardu ain ke atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Maksudnya, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, mempelajari ilmu tasawuf ini adalah fardu ain, wajib kepada diri kita selaku seorang muslim. Wajib, sebagaimana dia wajib ilmu-ilmu lain. Yalah, kalau kata kat sekolah rendah, sekolah menengah tak ada ilmu tasawuf, tak ada. Tapi nak dapat ilmu tasawuf ni, datang kuliah. Maknanya kalau kita ada anak yang masa sekolah rendah, ajak seseluruh duduk sebelah kita. Atau yang ada sekolah menengah, ajak dia datang belajar. Sebab di sekolah menengah tak ada subjek ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini dia kena datang ke masjid, supaya bila dia datang masjid dia boleh dengar dengan sendiri, dengan mata dia boleh dengar, dengan telinga, dengan mata hati dia. Maka begitulah macam sebagaimana pendapat Sahibus Samahah, Mufti Wilayah Persekutuan yang baru, Datuk Zulkifli Al-Bakri, dia kata memang wajib setiap muslim ini mempelajari ilmu tasawuf. Bukan sekarang, sejak dulu lagi memang wajib terhadap semua orang muslim, supaya hati mereka ini, apabila hati mereka ini suci, bersih dari sifat-sifat mazmumah, secara automatik dia akan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun tempat ambilnya, maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ilmu tasawuf, ilmu penawar bagi hati ini tidak lain tidak bukan mesti diambil daripada ayat Al-Quran. Sebagaimana saya tadi sebut dari surah Az-Zumar ayat yang ke-53, kita kena ambil daripada ayat-ayat Quran supaya kita ada sandaran yang jadi kuat. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh kita supaya membersihkan diri. Sebagai contoh, qad aflaha man zakkaha,
Sesungguhnya telah berjayalah orang yang menyucikan hati mereka. Ni daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Mesti ilmu tasawuf ni mesti bersandarkan daripada ayat-ayat Quran. Dan kita daripada dengar ada seseorang itu belajar tasawuf, dia kata tak perlu sembahyang. Sembahyang ni hanya pakai niat je. Ada. Dia mengatakan dia belajar ilmu tasawuf ni tinggi, sehingga belajar sampai tinggi, dia kata tak perlu sembahyang. Dia kata pakai niat je. Membohong. Sebab Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, Nabi pun sembahyang. Pelik tak? Kalau dia kata belajar ilmu tasawuf, dia kata pakai niat. Nabi dulu sembahyang pakai niat kan? Tak. Oleh itu sebab dia kata kalau sumber dia mesti ikut ayat-ayat Quran dan ikut hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad SAW buat, kita buat. Mana kalau kita jumpa orang-orang macam ni, kita kena tegur. Sebab akidah dia dah terpesong. Sebagaimana yang berlaku pada Ayah Pin dan pengikutnya, Haji Kahar, Nabi palsu di Selangor dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sumber itu mestilah kita sahih, sahih daripada sudut hadis, dan daripada ayat-ayat Quran. Kita kena jelas. Bila belajar sesuatu tu kena mesti jelas, ada dalil supaya kita dapat menjadi satu bukti dia sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Dan ada pun namanya maka ilmu tasawuf. Dulu orang kata orang belajar ilmu tasawuf ni, bila tengok tok guru mengajar tu, zuhud je tok guru tu, sehinggalah ada pengikut-pengikut ni nak tunjukkan dia ni zuhud, pakai pakaian compang camping. Tak ada. Nabi Muhammad SAW ajar mendidik umat dia, membersihkan hati dia. Nabi pun smart. Nabi datang masjid pakai dengan smart, jubah yang smart, pakai wangi-wangian, tidak ada compang camping, tak ada. Nak tunjukkan keizahan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW nak pergi berdakwah kepada Raja Jail, bila nak apa ni orang kata diplomat datang berjumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi akan pakai pakaian yang paling cantik sekali. Nak tunjukkan Islam ini ajar yang benda-benda yang cantik. Cantik di luar, cantik di dalam. Bukan cantik di luar saja, tapi Nabi ajar kita supaya cantik di dalam. Maksudnya hati kita ini mesti dibersihkan daripada sifat-sifat mazmum. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota zahir daripada segala perbuatan keji, supaya ada yang menyampaikan kepada membersihkan hati dari segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota zahir itu 7 anggota. Maksudnya ilmu tasawuf ni dia melibatkan anggota-anggota badan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yasin. Kita setiap malam Jumaat mesti baca surah Yasin. Bukan mesti, kebiasaan kita akan baca Yasin. Dan ayat yang kelima kita akan dengar ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yasin ayat yang 6, ayat yang ke-65. Balik-balik cuba cek. Pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu, artinya menegahkan ia akan dia daripada bercakap. Berkata-katalah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan sebarang yang ada mereka itu mengusahakan akan dia di dalam dunia. Maksudnya bila kita di akhirat kelak dibangkitkan di padang mahsyar, mulut akan dikunci. Dekat dunia mulut akan bercakap, pop-pep, ngompat, menghina, mencerca, macam-macam lah, menghina ulama' dan sebagainya. Akhirat kelak mulut akan dikunci. Sebagaimana kita beli kunci, kita kunci dengan kuat. Contohnya waktu musim perayaan, ada tak kita balik kampung, kita biar rumah tak berkunci, relax macam tu je? Tak ada. Kita kunci rumah, pintu kunci, klap
kunci, lepas tu pasang grill lagi, mangga lagi, lepas tu keluar daripada pagar rumah, mangga lagi pagar tu. Faham tak maksud saya? Akhirat kelak Allah akan kunci sekunci-kuncinya mulut kita. Kalau mulut kita jahat kat dunia, mulut kita yang jahat tu juga akan dikunci di akhirat kelak. Yang lain anggota badan ini, kaki, hati, tangan, semua akan menjadi saksi apa yang kita lakukan dekat dunia. Kita dulu pernah mencuri, pernah minum arak, pernah pergi ke disko. Bukan tempat sinilah, ni nak cerita secara umum. Kita dulu jahat, tetapi dekat dunia tu, bila dia buat jahat, dia bertaubat kepada Allah SWT, maka akhirat kelak benda-benda yang anggota-anggota selain mulut ini, dia akan cakap, ya Allah, dulu dia ni pernah buat maksiat, tetapi dia sempat bertaubat kepadamu ya Allah. Ni ada jenis manusia yang sempat bertaubat, dan anggota-anggota ni akan saksikan kita ni kat dunia pernah bertaubat, sebenar-benar taubat. Tapi ada setengah manusia itu, Muslim tu, dia tak sempat bertaubat, maka anggota-anggota lain cakap, ni dah dulu suka cakap bukan-bukan, menghina jiran, mengutuk jiran. Tuan-tuan, kalau itu berlaku pada diri kita dekat akhirat kelak, siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita agak-agak? Kalau kat dunia ni kita buat jahat, kat akhirat siapa nak tolong kita? Tak ada siapa. Ulama' pun tak boleh bantu kita. Nabi Muhammad SAW boleh bantu kita dengan ada syarat dia. Allah SWT akan bantu kita dengan syarat kat dunia tu kita bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita tak sempat bertaubat, siapa nak tolong kita? Allah Akbar, takut. Sebab itulah anggota orang kata jadi saksi, mata, telinga, perut, faraj, ini kemaluan, dua tapak tangan, dua kaki. Ini semua akan menjadi saksi ke akhirat kelak. Tak boleh bohong lah. Tuhan akan tunjuk skrin. Kita lihat pada hari ini, tuan-tuan kat dunia, tuan-tuan tengok saya seorang, tetapi kenapa ada 3 orang? Kenapa saya ada 3? Sebab ada 2 skrin. Maksudnya kat akhirat kelak kita ada kat depan, Tuhan akan tunjuk skrin kat dunia. Ni kau buat jahat, ni bukti-bukti dia. Macam CCTV lah. Malu tuan-tuan. Dan hendaklah engkau niat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Ia akan dikau dengan berapa nikmat yang besar, iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada melihara engkau akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Maksudnya apa yang saya sebut tadi semua akan menjadi saksi di akhirat kelak. Kalau kat dunia kita ni masuk court dalam isu-isu tertentu yang melibatkan syariat, kalau kita tipu, kita tak ikut syariat Allah SWT, maka ke akhirat kelak mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita laluan azan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan tiada ada kamu ada dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Fussilat ayat yang ke-22. Dan tidak dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Tu habislah membaca sedikit pendahuluan kitab Penawar Bagi Hati, dan mudah-mudahan sebagai muqaddimahnya dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati ini, mudah-mudahanlah ia memberi sedikit sebanyak kita mempelajari teknik-teknik ataupun mempelajari secara umumnya untuk kita menyucikan diri kita ini dari sifat-sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sentiasa dalam mana-mana tazkirah, mana-mana kuliah akan menyebut apakah yang berlaku peristiwa yang besar pada bulan, terutamanya bulan Mac. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dah tengah bulan Mac, 14 Mac 2015. Kita ketahuilah bahawasanya apabila masuknya 3 Mac tiap-tiap tahun, kita kena sedar peristiwa yang cukup menyenyak hati umat Islam, yakni peristiwa kejatuhan Turki Uthmaniyah. Bagaimana kejatuhan Turki Uthmaniyah yang telah dibina empire hampir 500 tahun, yang mana kerajaan-kerajaan Islam bernaung di bawah satu kerajaan yang besar, di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Ketika dulu apabila nak bermulanya episod membina empire Turki Uthmaniyah ini, keluarga-keluarga Uthman ini telah mengumpulkan seramai 60 orang tentera berkuda. Mereka membina empire untuk mengajak umat-umat Islam ini bersatu di bawah satu jajahan umat Islam supaya mengembalikan keizahan Islam. 60 orang tentera berkuda sahaja pergi ke sebuah tempat ini, mengajak mereka bersama dengan 60 orang ini. Akhirnya mereka membina 500 tahun empire Turki Uthmaniyah. Nak membina kerajaan Islam yang bernaung di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah ini kemai susah. Hanya bertahan selama 500 tahun. Tetapi untuk menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah dengan sekelip mata sahaja. Maksudnya, apakah yang berlaku 3 Mac kejatuhan Turki Uthmaniyah yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk? Mustafa Kemal Atatürk ini, di dalam hati dia ni tidak ada sifat tasawuf. Di dalam hati dia ada sifat liberal, sifat suka melonggar-longgarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati dia ini bukan sifat liberal saja, tapi ada bersifat sekular. Sekular kita kena faham, dia tolak dasar-dasar Islam, dia tolak Al-Quran, dia tolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tolak ulama. Begitu dengan liberal, bukan sahaja tolak Al-Quran, hadis, dia tolak ulama. Dia ibaratnya sebagai seorang yang munafik secara zahirnya. Mustafa Kemal Atatürk ni merupakan seorang tentera jeneral yang mempunyai pengikut yang kuat. Dalam masa dia untuk membina diri dia ini menjadi presiden Turki Uthmaniyah, dia mengatakan kita akan bangkit dengan membawa syariat Allah, dengan membawa syariat Islam.
Ni slogan yang dibawa oleh Mustafa Kamal Atatürk. Luar secara zahir dia kata nak bawa Islam, tetapi dalam hati dia, saya pernah cerita sebelum ini, sifat orang munafik ini secara zahirnya dia nampak nak bawa Islam, tetapi dalam hati dia akan mempertikaikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masa ketika itu rakyat Turki semua terpedaya. Oh, Mustafa Kamal Atatürk nak bawa syariat Islam. Tuk dia bangkit, dia jadi presiden. Dialah melingkupkan kerajaan Turki Osmaniyah, melingkupkan Islam, sehingga azan dalam bahasa Turki, institusi mufti dihapuskan. Kita lihat bagaimana anak-anak di sekolah-sekolah rendah menengah dibuang subjek-subjek agama. Ini sejarah telah menunjukkan diri kita betapa rosaknya. Walaupun zahir dia nak buat syariat Islam, tetapi di dalam hati dia ni tidak ada ilmu tasawuf, tidak belajar ilmu tasawuf, bahkan dia memasukkan dalam hati dia sifat liberal dan sifat sekular, tolak ulama dan sebagainya. Kita lihat bagaimana apakah berlaku pada 3 Mac 1924. Nak membina empire sebuah kerajaan Islam bukannya sehari dua, tetapi nak menjatuhkan kerajaan Islam dengan perancangan Yahudi. Mustafa Kamal Atatürk ni dirancang dan direkrut oleh Yahudi dan musuh-musuh Allah untuk menjatuhkan kerajaan Turki Osmaniyah. Dia didik Mustafa Kamal Atatürk ni, nampak zahir Islam, nak bawa Islam bawa ini, tapi dalam hati dia didik Mustafa Kamal Atatürk ni dengan sifat liberal, dengan sifat sekular. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, peristiwa itu kita mesti ingat bagaimana ulama-ulama apabila Mustafa Kamal Atatürk dipenjara, ada yang dibunuh. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah kita doa pada hari ini, kalau kita ini bersama dengan perjuangan Islam, perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Nabi Muhammad SAW, kena bersihkan hati kita. Adakah dalam hati kita ini ada kepentingan peribadi? Adakah kita ingin bersama dengan kepimpinan ulama? Maka kita kena bersama mencuci hati kita ini, supaya diri kita ini mengikiskan hati kita ini daripada sifat-sifat mazmumah. Termasuklah sifat mazmumah itu berpahaman liberal dan berpahaman sekular. Kerana apa? Bila kita dibangkitkan di akhirat kelak, siapa yang akan bantu diri kita? Siapa? Tok Imam? Tak. Tok Qadi nak bantu kita? Tak ada. Maka kat dunia lah kita membantu diri kita. Kalau kita dalam hati kita ini berada bersifat liberal, bersifat sekular, elok-elok kita buang. Kita ambil konsep kita mematuhi syariat Allah dan mematuhi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang pewaris dia. Pewaris dia sekarang ni adalah ulama. Maka kita sebagai orang awam, kalau kita tidak ada ilmu yang banyak, maka kita kena datang mengaji dan kita kena sentiasa bersama dengan kuliah-kuliah ulama. Mudah-mudahan benda itu kita ni dapat mendekatkan diri kita dan dapat menyucikan hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahanlah insya-Allah kita ambil mengaji kitab Penawar Bagi Hati, kita kait dengan sejarah, dan sejarah itu sebagai pedoman diri kita, supaya kita jangan mengikut sejarah itu. Kalau ikut, kita mesti ikut sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sejarah yang merosakkan Islam, maka kita ambil pedoman, jangan ikut. Kita tengok bagaimana kejatuhan Turki Osmaniyah yang dijatuhkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Begitulah juga kita kena ikut dan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang baik penyampaian saya itu, mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil untuk diamalkan. Apa yang rasa kekurangan, saya minta maaf banyak-banyak. Dan insya-Allah kalau kita ada masa dan ada nyawa, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada bulan-bulan mendatang. Dan insya-Allah kalau kita dapat menulis lebih baik, supaya kita dapat
lihat satu usaha kita mengaji tu ada bertulis. Mudah-mudahan lah kepada tuan-tuan, mudah-mudahan saya doa kepada tuan-tuan perempuan untuk Allah SWT, supaya Allah SWT sentiasa memberi hidayah, memberi rahmat dia, supaya hati kita ini sentiasa untuk berubah, untuk kembali kepada ajaran Allah SWT dan kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekadar itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shad, rafa'kan shad. Salli farda isya. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا
مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا غني يا حميد يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعزمنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.